feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan masuk chapter 10, which is required rate of return, right, and the cost of capital. So dua benda ni adalah rentetan daripada topik long term financing lah. So dia berkait rapat dengan long term financing. Okay, so dalam long term financing itu kita belajar berkenaan dengan external financing lah, which is common stock, bond dan juga preferred stock, right. So tiga benda tu adalah sumber modal syarikat yang utama lah untuk corporate, terutama sekali untuk corporate. Okay, so hari ni kita nak discuss dengan lebih detail lah berkenaan dengan dia, macam sambungan lah kepada long term financing. Okay, so first of all kat sini, bila kita nak dapatkan sumber modal daripada luar, first thing yang company perlu calculate adalah cost of capital. So sumber modal tu sebenarnya dia ada cost dia. So cost dia tu bukan sebenarnya cost dari sudut expenses, bukan. Sebenarnya cost tu adalah seperti apa target kita lah. Apa contohnya, kalau kalau kita kira nanti cost dapat 5%, maknanya company, bagi pihak company, kita kena achieve return more than 5% supaya pelabur-pelabur ataupun penyumbang modal kepada syarikat kita, dia berpuas hati lah, walaupun dia labur duit dalam kita bagi pulangan dekat dia dengan berpatutan, dia akan berpuas hati. So macam itulah. So cost ni sebenarnya adalah dia punya macam dia macam target lah, target kita kena capai. So required rate of return on the various type of financing. So setiap financing yang kita keluarkan, for example common stock, bond dengan preferred stock, dia mempunyai cost masing-masing. Dia berbeza, cost dia berbeza untuk setiap financing tu lah. Okay, and then by the end nanti, daripada cost yang kita kira asing-asing tu, so kita akan gabungkan dia. Dia panggil sebagai weighted average cost of capital, WACC. Okay, so before we calculate cost, untuk kira cost tu, sebelum tu kita kena pasti weight, weight ataupun pemberat. Okay, pemberat ni maknanya proportion yang ada dalam financing yang kita ambil. For example, macam total financing syarikat kita kat sini 100 million. Okay, so daripada 100 million sumber modal kita tu 35 million datangnya daripada long term debt ataupun bond, 15 million datangnya daripada preferred stock, dan 15 million datangnya daripada common stock. So weight dia, kalau kita total up semua ni dapat 100 million. So weight ni sebenarnya adalah proportion in term of percent. Alright, so 35 million untuk long term debt ni bahagi dengan 100 million total, so kita dapat 35%. Okay, so tidak selalunya 100 million lah, nilai dia mungkin berbeza. So cara kita nak calculate weight dia, ambil nilai value dia and then bahagi dengan total financing overall. Right, so apa maksud weight ni? Maknanya daripada jumlah modal syarikat, 35% daripada jumlah modal syarikat datangnya daripada long term debt, 15% daripada sumber modal syarikat datangnya daripada preferred stock, and then another 50% datangnya daripada common stock. Itu maksud weight, pemberat. Okay, so now kita nak kira cost untuk each source of financing tu. Yang first kali adalah debt ataupun bond lah. Okay, so hari tu kita dah tengok untuk calculate harga bond tersebut ataupun debt tersebut, rumusnya adalah P0 equal to summation of interest plus principal and then divided by 1 plus KD kuasa J. Alright, kuasa J itu maknanya tempoh pinjaman tersebut lah. Okay, so kat sini kalau itu kita calculate dapat P0, tapi sekarang kita tukar. Yang kita nak calculate sebenarnya sekarang adalah KD tersebut ataupun setengahnya R dalam rumus. Kadang-kadang dia pakai R, kadang-kadang dia pakai K. Sebenarnya R dengan K ni sebenarnya sudut pandangan. Kalau K biasanya sudut pandangan syarikat,
Kalau R biasanya sudut pandangan pelabur. So kita bagi pihak syarikat kita perlu kira K. Alright. Okay, so ni contoh dia. Assume that Basket Wonders has 1000 par value 0 coupon bond outstanding. Yang ni 0 coupon, tak bayar kupon kan. Okay, BW bonds are currently trading at RM385 for 54 cent with 10 years to maturity. So cukai 40%. Okay, so kalau kita tengok daripada topik sebelum ni, kita calculate RM385 tu lah. Tapi sekarang ni RM385 dah ada, cuma yang tak adanya K. K tu cost, cost bagi debt tersebut. Okay, so kosong disebabkan dia 0 coupon bond, so dia kosong dia punya coupon, plus dengan 1000 dia punya principal ataupun par value, divided by 1 plus KD kuasa 10. Alright, so K yang kita nak kira sekarang. Okay, so ini cara calculation dia. So first kita bawa 1 plus KD kuasa 10 tu ke kanan, ke kiri, and then yang 385 kita bawa ke kanan. Okay, so automatically kita akan jadi 1000 bahagi 385, so dapat 2.5938. Okay, and then kuasa 10 ni kita bawa ke kanan, dia akan jadi 1/10 kuasa, and then you tekan je pakai calculator saintifik biasa, 2.5938 kuasa 1/10. So dia akan dapat 1.1, and then 1 yang kat sini ni kita bawa pergi belah kanan, jadi tolak 1 lah. So 1.1 tolak 1 equal to 0.1 ataupun 10%. Okay, okay, so itu KD. Kita dapat kira KD, cost untuk debt, which is 10% dia punya cost dia. Okay, tapi special untuk debt ni you kena kira satu lagi, KI, which is after tax punya cost of debt, which is yang jawapan yang kita dapat tadi, 10% tu kena kali dengan 1 minus tax, 1 tolak cukai. So tadi dalam soalan tadi dia bagi cukai equal to 40%, right? Ni 40% dia bagi. So 10% tu 1 tolak 0.4. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 10% kali dengan 0.6, so kita dapat 6%. So 6% tu adalah after tax cost of debt. Okay, selesai untuk debt. Senang je untuk debt. Okay, next is preferred stock. Okay, so cost untuk preferred stock pun very easy calculation dia. Sebelum ni kita kira P0 equal to dividend untuk preferred stock divided by K ataupun R sebelum ni kan. Okay, so now kita bawa K tu ke sebelah kiri, so dia it becomes dividend untuk preferred share bahagi dengan price dia. Very easy. So yang ni case yang sama tadi, cuma sekarang untuk preferred stock, yang mana dia cakap preferred stock par value dia RM100, dividend dia RM9.30 dan harga dia sekarang RM70. So ambil dia punya dividend which is RM9.30 bahagi dengan RM70, so kita dapat cost untuk preferred stock sebanyak 9%. Kena, jawapan tu kena kali dengan 100 lah, sebab kita nak convert into percent. Okay, cost untuk equity. Cost untuk equity dia ada 3 method. Yang ni method yang paling biasa kita guna adalah dividend discount model. Yang pertama ni lah DDM ni. And then yang kedua, method yang kedua untuk kira K dia, untuk kira K untuk equity ataupun saham ni. Yang kedua adalah CAPM. CAPM maksud dia capital asset pricing model. And then yang ketiga before tax cost of debt plus risk premium. Yang ni yang advance punya level lah. Okay, so kita hanya cover yang dividend discount model sahaja, right? Okay, dividend discount model kita tahu dah, dividend dia cara kita kira sebelum ni iaitu harga saham P0 equal to D1 divided by 1 plus K kuasa 1 untuk dividend for next year, right? And then for next 2 years kita kira dividend D2 bahagi dengan dan sampai seterusnya lah. Okay, so jika dividend dia tu growth secara sekata ataupun kita panggil constant growth model, so rumusnya adalah KE equal to D1. D1 ni maksud dia dividend for next year divided by P0 harga semasa plus dengan G. G itu stand for growth, which is constant lah. Okay, ini contoh dia.
Assume that Basket Wonders has common stock outstanding with a current market value of RM64.80 per share. Current dividend is RM3. Current dividend tu maksud dia D0, dividend semasa. Kita perlu calculate D1 nanti. And a dividend growth rate of 8% forever. Maknanya dia punya dividend tu berkembang 8% sekata setiap tahun selama-lamanya. Okay, so rumus tadi D1 divided by P0 plus dengan G. So untuk calculate D1, kita ambil nilai D0 sekarang, which is RM3, kali dengan 1 plus G, 1 tambah G, 1 tambah 0.08, so kita dapat 1.08. And then divided by P0, which is RM64.80, and then tambah dengan G, which is 0.08. Okay, so kita calculate kat sini, kita dapat 0.05 tambah dengan 0.08, so jawapan dia adalah 13%. Alright. Okay, so this is cost untuk equity lah. Cost untuk equity. So this one, kalau ada phase lah, 3 growth phase. So yang ni tak perlu kot. Okay, this one kita menggunakan capital asset pricing model. So yang ni gunakan rumus CAPM. Okay, so saya bagi tahu sedikit lah. So rumusnya, cost untuk equity equal to risk free rate. Risk free rate, which is risk free rate ni interest rate di mana risiko equal to 0 lah. Okay, plus tu plus return untuk market RM minus risk free rate times dengan beta J. Alright. Okay, so this is example dia. Okay, assume that Basket Wonders has a company beta. Beta ni dia punya multiplier punya effect lah. Kita punya company punya multiplier effect. Kalau multiplier effect tu more than 1, sama macam sini kan, 1.25, maknanya kita punya multiplier effect lebih besar daripada market. Okay, market ni maknanya keseluruhan lah orang lain. Orang lain naik sikit je, kita naik lebih. Sebabnya kita naik 1 point something ke atas. Kalau kita punya beta tu less than 1 ataupun 0 point something, maknanya kita punya multiplier effect bergantung kepada market tu dia agak slow sedikit. Kalau market berubah banyak ni, kita berubah sedikit je. Tapi kalau beta kita lebih daripada 1, kita punya multiplier effect tu lebih besar. Kalau market tambah sikit, kita lebih laju daripada market. Okay, itu maksud dia beta. Okay, calculation beta ni sebenarnya ada yang advance, so mungkin dalam subjek yang lain lah nanti kan, advanced corporate finance ke apa. Okay, research by Julie Miller suggests that the risk-free rate is 4%. So, you bagi risk-free rate and the expected return on the market is 11.4%. So, semua maklumat ada, just kita plug in dalam si APM punya rumus lah. So, risk-free rate which is 4%. So, nak ubah 0.04 pun boleh, nak kekalkan 4% macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau you kekalkan persen, make sure yang lain pun kena kekalkan persen lah. Kalau you tukar jadi absolute number 0.04, so yang lain pun kena tukar juga. Right. Okay, 4% plus dengan return untuk market. Return market ni dia special sikit, R ada M, lepas tu ada bumbung kan. Okay, which is 11.4%, dia ada mention dalam soalan. Okay, minus dengan risk free rate 4%, and then times dengan beta syarikat, which is 1.25. So bila kita calculate kat sini, kita dapat cost untuk equity which is 13.25%. Okay, yang ini alternatif yang tadi cara yang ni pun boleh, cara yang ni pun boleh, cara yang ni pun boleh. Yang mana lebih tepat, ya bergantung kepada soalan lah, dia mana yang dia minta. And then kalau soalan tu dia bagi beta pun, maknanya you kena guna si APM punya method lah. Tapi kalau soalan tu bagi harga semasa market, dividend, so yang tu you kena guna constant growth model dia bergantung kepada soalan. Okay, so this one saya tak nak cover lah. Saya tak nak cover yang ni, tapi you boleh tengok macam mana calculation dia. So kalau kita compare constant growth model, kita dapat 13%, CAPM kita dapat 13.25, and then yang satu lagi tu kita dapat 12.75. Method yang mana-mana dia cakap kat sini, dia tak setuju masing-masing lah. So depends on company nak guna yang mana, yang mana yang dia rasakan sesuai.
Right. Saya pun tak boleh nak cakap yang mana which one is better, which one is tak bagus. So saya pun tak boleh nak bagi tahu, depends on company lah, dia prefer yang mana nak guna. Tapi kalau you nak compare dengan orang lain apa semua, kebanyakannya kita guna CAPM lah. So kita boleh tengok efek dia secara itu kan. Okay. So next is kita dah kira ketiga-tiga cost untuk debt, cost untuk preferred stock, dan cost untuk common stock ataupun cost untuk equity. Okay, so now kita nak combine ketiga-tiga cost tu. Sebab cost tu nilai dia masing-masing berbeza tadi kan. Cost untuk debt nilai dia berbeza, KI tadi kan. Cost untuk preferred stock KP lain pula nilai dia. And then cost untuk equity tadi KE lain pula nilai dia. So untuk cost of capital ni kita tambah dia, tapi kita tak boleh tambah secara direct. Kita nak kira purata secara direct pun tak boleh. Cuma kita boleh kira dia bergantung kepada weighted average. Purata tapi purata tapi bergantung kepada pemberat masing-masing. Okay, so untuk calculate WACC, cost untuk debt tadi, KI tadi kita dapat 6%, betul tak? Tapi dia punya pemberat awal tadi, weight tadi awal-awal tadi kan, 35%. Weight untuk debt tadi kan. So kita ambil 0.35 which is 35%, kali dengan dia punya KI dia 6%, tambah dengan yang preferred stock pula, which is dia punya pemberat 0.15 ataupun 15%, kali dengan KP tadi kita kira tadi 9%, and then tambah dengan weight untuk common stock which is 50% ataupun 0.5, plus dengan yang ni dia guna constant growth model lah 13%. Okay, so when we calculate everything tu, kita akan dapat jawapan 9.95%. So this one is WACC, cost for everything. Right, cost for everything. Okay, so apa maksud 9.95 ni? 9.95 ni maksud dia adalah apa-apa yang kita buat dalam syarikat, sama ada kita nak tukar aset ke, kita nak beli bangunan baru ke, kalau kita nak, sebabnya apa-apa yang kita buat dalam syarikat, kita akan menggunakan sumber modal daripada yang ni lah, yang generate tadi kan, bond, preferred stock, common stock kan. So apa-apa yang kita buat dalam syarikat, memang kita akan menggunakan duit daripada sumber modal tadi. So apa-apa yang kita buat dalam syarikat, keuntungannya ataupun pulangannya mesti lebih daripada 9.95%. Kalau kita nak tukar aset, adakah tukar aset tu memberi jaminan kita akan untung sebanyak lebih daripada 9.95? Kalau you buat calculation and then kira aset tu, keuntungan jika kita tukar aset tersebut 5% je keuntungan, sedangkan WACC kita 9.95. So maknanya kita tak boleh tukar aset tersebut. Sebabnya apa? Sebabnya duit pelaburan daripada luar tu, kita tidak dapat menampung kos dia. Kita tak dapat lah nak menampung. So everything yang kita buat dalam syarikat, inilah dia punya benchmark 9.95%. Kena mesti dapat untung lebih daripada tu, barulah pelabur-pelabur kita, sama ada daripada bond holder, preferred stock holder ataupun common stock holder, dia akan berpuas hati. Kalau kita bagi pulangan dekat dia less than 9.95 ni, maknanya diorang tidak akan berpuas hati. Diorang yang laburkan modal untuk syarikat kita. So itulah WACC Okay, so yang lain saya rasa tak ada apalah kot. Itulah yang paling penting. So yang lain boleh baca, tak ada apa, semuanya nota-nota je lah. So yang paling pentingnya calculation untuk cost untuk each source of financing tadi. First you kena kira KD, and then you kena kira after tax dia jadi KI. Yang kedua you kena kira kena kira KP, cost untuk preferred stock, and then yang ketiga you kena kira KE, cost of equity, and then you kena combine ketiga-tiga tu menjadikan dia WACC. Itu yang paling penting Okay.
Yang lain tak ada apa ni, nota-nota you boleh baca. Slide pun saya ada bagi kan. Okay. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk kali ni. So make sure you tengok. Kalau tak faham, you boleh ulang video ni. Boleh ulang video ni. Kalau tak faham juga tak apa, boleh contact saya, tanya macam mana nak. Ada serta-serta hal tak faham ke, boleh contact saya personally ataupun melalui group lah. Kita ada group kan. Okay, so itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.